الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tengok semalam tu. Kata wahazi adatun al-mutaqaddimi yazkuruna al-kalama awalan mufassalan summa yadhkuruna mujmalan tamrinan lil mubtadi fayakunu kal jam'i 'inda al-hisab. Wahazihi, dan bermula ini. Ini hazi adatun min zikri syai' awalan mufassalan saniyan mujmalan tu. Maka bermula ini adat min zikri syai' daripada menyebutkan sesuatu pada mula-mula, mufassalan saniyan mujmalan tu. Ini dia kata adatun al-mutaqaddimina, ialah ada bagi ulama-ulama terdahulu. Hal keadaan ulama-ulama terdahulu tu yazkurunal kalama, menyebutlah oleh mereka itu ulama mutaqaddimin akan kalam, akan percakapan awalan pada mula-mula. Jadi percakapan awal mula-mula tu ulama mutaqaddimin dia menyebutkan secara terperinci dulu. Pada mula-mula tu mufassalan, hal keadaan kalam itu disebut tu hal keadaan ketika menyebut mereka itu akan kalam tu mufassalan secara terperinci. Summa, atau pada yazkuru, kemudian menyebutlah oleh mereka itu mutaqaddimin hu akan al-kalam, hal keadaan al-kalam itu mujmalat, menyebut secara ijmali, secara umum. Sebab apa tu? Sebab apa boleh menyebutkan ulama mutaqaddimun akan kalam tu pada mula-mula secara terperinci, kemudian menyebutlah mereka itu akan secara ijmali. Sebab apa? Tamrinan, kerana nak melatih lil mubtadi'i, bagi orang yang mubtadi, bagi orang yang mula-mula belajar. Tak terkala tu ini tafriq pada kata yazkuruna mujmalan, maka adalah ia ni kembali kepada, bukan pada kalam. Maka adalah ia zikruhu,
Zikruhu mujmalan. Zikruhu huna mujmalan. Menyebut akan dia, akan al-kalam tu secara ijmali. Ha. Menyebut tu, itu kainat adalah ia tu kal jam'i, seperti menghimpunkan. Indal hisab, hisab ni iaitu dalam ilmu hisab, maksudnya dihimpunkan di sisi kiraan. Maksudnya apa? Jadi kiraannya, perkiraannya akan datang tu, kiraannya berapa banyak. Jadi soalan kata gini, musannif boleh menyebut di sini ni secara terperinci ni, seolah-olah kata nak menghimpunkan di sisi hisab. Maksudnya dia nak kira tu dari segi ijmali. Contoh gini, kita kata akan datang tu lah. Kita kata dhammah. Dhammah tu alamat dia berapa? Dhammah dia alamat dia apa? Fathah tu alamat dia apa? Contoh kita kata dhammah, alamat dia apa? Yang pertama, rafa'. Lepas tu alamat dia rafa', lepas tu alif, lepas tu waw, lepas tu nun. Jadi kita boleh kira. Kiraan tu kita menghimpunkan, jadi ikut je secara, dia panggil secara umum dia cerita. Ada kiraan tu kita dapat kira kata, rafa' dia ada 4. Nasab dia ada 5 alamat. Khafat dia ada 3. Jazam dia ada 2. Jadi dia nak kira balik. Maksudnya kiraan. Maksudnya dia nak menghimpunkan di sisi kiraan secara ijmali. Lepas tu domain tu yakunu tu domain rujuk pada zikruhu mujmalan. Maksudnya menyebutkan kalam tu di sisi menghimpunkan secara kiraan. Maksudnya ilmu hisabnya kira lagu mana? Okey. Rafa' tu ada 5. Rafa' tu ada 4 alamat. Nasab tu ada 5. Khafat tu ada 3. Dia nak bagi-bagikan. Maksudnya nak mudah kira. Kita nak mudah kiraan tu berapa banyak. Itu maksud dia. Adapun secara tafsili kita tak boleh nak kira berapa banyak. Sebab apa? Sebab dia ada contoh-contoh dan sebagainya. Adapun nisbah kiraan ni kita kata mudah buat peta lah. Ajaran mana? Kita buat peta tu kita tahu dah. Kiraannya, rafa' tu alamat dia 5. Alamat dia 4. Nasab tu 5. Jadi dari segi kiraan tu kita nampak. Nampak ajaran mana? Nampak Ustaz. Dia lebih senang lah kalau kita tahu. Rafa' ada 4. Nasab 5. Itu dia nak cerita kiraan tu. Kiraan tu dari segi hisab tu berapa? Dia memudahkan kita. Itu yang secara ijmali dia kata. Dia nak cerita adat orang dulu, mula-mula adat ulama' dulu. Tahu yang detail. Kita secara tafsili dulu. Cerita banyak, bagai-bagai kan. Kemudian, lepas tu dia cerita balik. Dia cerita balik tu tapi secara umum balik. Dia kira balik secara umum. Tu maksud dia. Habis. Duk kita kira, saya pun duk kira kat tadi. Pagi tadi baru tengok. Duk kira macam mana. Kira ni rupanya yakunu tu rujuk domain bukan pada kalam. Nak menyebut secara ijmali tu, itu nak himpunkan di sisi hisab. Baru nampak. Dulu saya mengaji pun tak nampak. Dulu saya mengaji pun domain pun tak ada rujuk. Mula-mula ngaji kan, kita waktu budak-budak. Dia kalau budak-budak mengaji ni, waktu saya budak-budak tu dia tak peka mana. Peka juga tapi tak tahu mana dia nak cerita tu. Kadang-kadang belajar kita tak erti. Tapi Tok Guru pun kita tak tanya lah. Apa dia kan, waktu budak-budak kan. 21, 22. Kalau Tok Guru setengah-setengah Tok Guru tak urai dah ni. Pandai-pandai kira lah. Ni sebab yelah kita nak bagi penerangan tu kan.
Kira boleh lah kalau dapat setengah-setengah tok guru yang tak ada syarah, dia baca gitu je. Tapi tak salah tok guru kan, sebab dia setengah dia macam tu kan. Kalau tok guru tu macam tu kan. Jalanan dia, cuba tengok Abang Lee ngajar macam mana hari Jumaat. Dia tak ada hurai mana. Itu dia. Tapi dia di situ tu kita ada keberkatan tu, kita boleh nampak. Kadang-kadang tak nampak masa tu. Kita nampak bila esok kita nak tahu tu, kadang kita nampak. Bukan semua kita tanya. Sebab saya tak tanya dah. Ha, habis. Al-mu'rabatu kismani. Bermula segala jenis mu'rab. Bermula segala jenis mu'rab. Benda mu'rab ni perkara mu'rab. Ha. Bermula mu'rab itu, mu'rab ni benda yang, yalah, isi Dia mu'rab. berubah. Berubah. Ha. Bermula segala perkara mu'rab itu, bermula segala mu'rab itu, kismani. Ada dua bagai. Sebenarnya, kalau dari segi mubtada khabar tu, dia tak itifak. Sebab kismah tu musanna. Al-mu'rabat tu, al-mu'rabat tu dia panggil jamak muannas. Bila jamak, bila mubtada jamak khabar tu musanna, dia tak muafakat ajarana. Apa kita kena takdir. Ah, bagaimana nak takdir? Ayin. Takdir pada khabar tu lah. Bagaimana? Wal mu'rabatu tu kismaini kan. Kena kata zu. Kena ke zu. Jamak dia zawatu kan tak? Wal mu'rabatu zawatu kismaini kan. Tak kena zawatu. Al-mu'rabatu zatu kismaini. Tapi mufrad dia. Zatu kismaini. Sebab apa? Sebab kalau kita nak pakai kismai ni, kita panggil alif lam tu, dia panggil alif lam lijensi. Alif lam lijensiah. Al-jinsiyah tu iza dakhalat. Al-jinsiyah tu iza dakhalat ala al-jam'i, iza dakhalat ala al-jam'i abtalat makna jam'iyati. Abtalat makna jam'iyati. Al-jinsiyah tu bermula alif lam pada jinsiyah. Iza dakhalat, apabila masuklah ia al-jinsiyah tu ala al-jam'i, di atas jamak, abtalat makna al-jam'iyati, nescaya terbatallah ia akan makna jamak. Ala makna al-jam'iyati ala makna kauni jam'an, di atas makna keadaannya, ala makna kauniha jam'an. Al-mu'rabah bermula jenis mu'rab itu. Berkena. Bermula jenis mu'rab itu. Dia kalau kisman tu, dia banyak dah sebenarnya kismun.
Kalau kita tengok semua tu bahagian. Sebenarnya sebut satu bahagian pun tak apa dah. Sebab dia satu pecahan tu, satu kismah tu dia banyak. Sebenarnya. Sebenarnya gitu Al-Mu'rab tu. Bermula lafaz yang di i'rab itu. Kalau zawat tu pun nampak kena juga In. Zawat tu kismani. Tapi kita pakai alif lam tu alif lam lil ahdi lah. Kalau pakai alif lam jinsiyah tu panggil zatu. Kalau zawat tu boleh juga. Kalau kita pakai alif lam tu alif lam lil ahdi. Bermula lafaz yang di i'rabkan itu bermula segala lafaz yang di i'rabkan itu zawatu kismani boleh juga. Zawatu kismani. Mana dia? Mana zawat kismani? Ni. Kismun. Kismun badal pada kata kisman. Kismun yu'rabu bil harakati. Satu bagai yang di-i'rabkan. Yang di-i'rabkan akan dia akan kismu tu bil harakat. Dengan harakat. Harakat di sini dengan mana apa? Dengan sekalian harakat, dengan sekalian baris. Tulis itu. Al-harakat al-mu'rabi bil-hurufi. Ala al-mu'rabi bil-hurufi. Al-harakati. Al-harakati ala al-mu'rabi bil-hurufi. Jadi segala yang diharakat dengan haris al-mu'rab di atas lafaz yang di-i'rab tu dengan huruf. Dengan huruf. Dia kenapa dia dahulukan harakat di atas huruf? Yang kedua tu waqismu yu'rabu bil huruf. Sebab apa didahulukan harakat dengan huruf? Ni kan. Sebab apa? Kerana kaedah kata al-aslu fil i'rabi ayyakuna bil harakati. Al-aslu kaedah kita, sebab apa dia dahulukan ajaran anda, kenapa dia tulis kismu yu'rabu bil harakat? Lepas tu dalam bracket bawah lagi wa kismu yu'rabu bil huruf. Kenapa dia tak sebut kismu yu'rabu bil huruf dulu? Sebab kaedah kita al-aslu fil i'rab aina bil harakati. Adapun wal i'rabu bil huruf dipanggil far'un. Wal i'rabu fil huruf far'un, itu furu'. Adapun harakat itu dikatakan asal. Asal pada i'rab tu bahawasa adalah ia asal itu bil harakati, dengan harakat. Itu maksud dia. Adapun wal i'rabu bil huruf ataupun i'rab dengan huruf tu lafaz
yang di-i'rabkan dengan huruf tu, itu dipanggil far'un, cabangan. Jadi kaedah kita apa? Wal aslu muqaddamun 'alal far'i. Wal aslu muqaddamun 'alal far'i. Mestilah dahulukan asal di atas furu'. Baik, tengok. Qismun yu'rabu bil harakati. Satu kisim yang di-i'rabkan akan kisim itu dengan harakat. Apa dia? Yakni mengkendakilah ia musannif ai bihi. Oh, depan tadi dah. Mengkendakilah ia musannif bizalika biqaulihi musannif tu. Bizalika biqaulil musannif. Dengan katanya kata musannif zalikal harakat. Ataupun bizalika qauli musannif qismu yu'rabu bil harakat tu. Situ. Mengenai apa? Ad-dhammata akan dhammah. Jadi mengenai kita situ dengan makna akan dhammah. Di mana? Atau wal fathata atau pada kata dhammah. Wal fathata atau pada kata dhammah. Kemudian wal kasrata, kasrah. Itu dengan harakat. Harakat kasrah dia panggil. Tadi harakat fathah, harakat dhammah. Atau pada dhammah. Habis. Wa yulhaqu biha as-sukunu. Dan dihubungkan dengan dia. Dan dibuat hubung. Ataupun dan diserupakan. Biha harakat tu. Dan dihubungkan ataupun diserupakan dengannya dengan harakat tu as-sukunu akan sukun. Jadi dihubungkan dengan harakat tadi tu dengan sukun juga. Ini diserupakan. Maksudnya dihubungkan dengannya dengan harakat tadi tu akan sukun. Sukun pun itu juga, masukkan juga. Habis. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Dan satu kisim, satu bagai, satu bahagian yu'rabu sifat yang di-i'rabkan akan kisim itu bil hurufi dengan huruf. Kalau takluk yu'rabu betul-betul ni, kalau nak buat dari sifat bagi maf'ul mutlaq yang mahzuf pun boleh juga. Wa qismu yu'rabu bil huruf wa qismu yu'rabu i'raban mu'allaman bil huruf. Boleh juga macam tadi ya. Qismu yang bil harakat, qismu yu'rabu ai i'raban mu'allaman bil harakat ataupun i'raban mutalabbisan, boleh juga. Apa yang dikatakan satu bahagian tu di-i'rabkan dengan huruf? Yakni mengkenakilah ia yang musannif biha bil hurufi. Mengkenakilah ia musannif, dah ada biha tu tak apa, senang lah. Dengan huruf tu mengenaki apa? Al wawa akan waw, itu huruf. Wal alifa akan alif. Wal ya wal muna. Habis. Wa yulhaqu. Ini kita kata kira tadi tu. Lagi nampak secara umum. Wa yulhaqu biha. Dan dihubungkan, dipersamakan dengannya dengan huruf itu. Al-hazfu akan hazaf. Bila sebab hazaf akan nun. Ya. Habis. Falladhi yu'rabu al-harakati arba' anwa'in. Nampak je lagi secara borong, secara umum. Falladhi, itu namanya fa apa tu? Dipanggil fa. Fa apa ajar mana?
Fa-fasihah. Fa-fasihah. Pandai je Rana sekarang, alhamdulillah. Boleh jawab dah. Fa-fasihah. Sebab dulu dia dah sebut dah. Kisim satu bahagian, satu kisim, satu bahagian di-i'rab dengan harakat. Satu bahagian di-i'rab dengan huruf. Kemudian dia nak menyata pula. Apa dia apa dia kisim yang di-i'rab dengan harakat tu berapa banyak? Fa-fasihah. Kena. Salah kata gini. Iza aradata ma'rifata kulli minhuma. Iza aradata ma'rifata bayani kulli minhuma fa'akulu laka. Itu takdir dia. Ajarana. Tak apa ajarana. Kalau tak boleh takdir pun tak apa. Asal kita tahu. Kalau nak buat boleh takdir ni dia makan masa lama. Ajarana. Nak takdir satu-satu tu. Dia benda takdir payah sekali dalam munahu. Dia masalah takdir ni. Dia macam kita ibaratnya orang putih. Kalau orang belajar grammar. Dia kena buat satu benda apa yang kalau tengok dalam essay tu, contohlah dalam English lah, kita tengok benda tu, jadi kita kena buat satu benda perkara yang nak cakap macam mana takdir ni lah dalam bahasa Inggeris. Ya? Mana Sat? Mana orang tanya soal ni? Je. Tak dengar? Takdir, pasal takdir. Masa takdir. Nah, kita nak cakap apa bahasa Inggeris je? Masa takdir. Tak tahu Sat. Masa lagi. Dia bahasa Arab ni tak sama dengan bahasa Inggeris. Dia kena ada benda yang tak ada dalam bahasa Inggeris. Dia macam tak tahulah, saya tempat tak jumpa bahasa Inggeris. Dia kalau ada ayat tu, jadi pertanyaan tu dia tak sebut dalam tu. Tapi kita kena tahu benda tu. Macam mana nak cakap? Benda tu tersembunyi ajarana. Benda tersembunyi buat keluarkan. Bila buat keluarkan tu lah dia kata payah tu. Kadang-kadang kita boleh sebut, okey ni benda ni macam ni. Tapi kita nak sebut tu payah. Tapi ni kita sebut dalam bahasa Arab lah. Tak apalah, jangan boleh sebut tu tak apa dah. Dalam bahasa lain pun tak apa dah. Boleh tahu fasihah atau apa tak apa. Iza aradata ma'rifata bayani kulli minhuma. Apabila mengendakilah oleh kau, Iza aradta, apabila mengendakilah oleh kau akan mengetahui daripada menyatakan tiap-tiap daripada keduanya, yang ini daripada kismu yu'rabu bil harakat wa kismu yu'rabu bil huruf tu. Falladhi, maka bermula yang di-i'rabkan. Bila sebut al-lazi terus dia mesti ada satu benda yang kita tak sedap nak baca tu. Mesti dia ada satu yang dihazafkan. Apa dia? Fasyai'ul ladzi yu'rabu. Itu umum doa. Ini dia nak kira apa ni? Ini dia cerita siapa ni? Fal kismul ladzi yu'rabu. Ini kan cerita pasal kisim ni. Dia nak cerita pasal kisim. Nampak dia? Apa-apa. Fal kismul ladzi, bila sebut fal ladzi ikut mana-mana kitab bekah ke ada, mesti ada benda yang dia nak royak tu. Dia hazarkan mausus tu sebab maklum. Sebab dia hazarkan mausus tu sebab maklum. Sebab kita maklum dah ni dah dalam kisim dah ni. Fal kismul ladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka bermula kisim, bermula bahagian yang di-i'rabkan akan dia akan al-lazi tu. Di-i'rab i'raban mu'allaman bil harakati. Akan sebagai i'rab yang dibuat alamat dengan harakat tu. Ada berapa? Arba'atu anwa'in. Jadi kita tak muafakat dengan muzakkar dan muannas. Arba'atu anwa'in zu arba'ati anwa'in, yang mempunyai 4 bagai. Tambah zu, zal waw.
Zu arba'ati anwa'in. Kenapa tak baca zi Ustaz? Sebab kita meraihkan marji' ilaih. Mana dia 4 bagai? Ini badal pada kata arba'ah. Ataupun badal pada mudamihu pun sah juga. Alismul mufradu. Itu benda yang diganti. Dia panggil badal apa ni Hajar Rohana? Dia panggil badal apa nama ni? Dah belajar dengan UAE. Badal kan 4 semua. Nah. Badal apa ni? Dia kata ada 4 bagai. Lepas tu disebut alismul mufradu. Kalau Badal Ustaz, kulli. Badal kulli wa kulli. Ada. Badal kulli. Bukan. 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 Baik dah. Ba'du. Badal apa Hajar Rohana tadi? Ba'du. saya lupa Ustaz. Ba'du minal Ba'du kulli kena. kullihi. Ba'du minal kulli. Ya, ba'du minal kulli kena. Sebab apa? Sebab isim mufrad tu dipanggil sebahagian daripada arba'ah. Arba'ah tu kulli. Alis mufrad tu juzu. Ba'du dia panggil. Sebahagian. Faham lagi kat ini? Kat ini faham? Nampak lagi? Tak berapa nampak. Tak apa-apa nampak lagi? Allah. Jalan dah nampak dah ni. Ngaji kok. Pak badal tu. Tempat badal. Ye lama tak buat, tak ada buat kelas apa zakarah ye. Mana tadi tak ada buat? Mana di kita merujuk amalan. Tak apa. Tak ada buat lama dah ye. Minggu ni abang ni pun tak ada buat Buat ni hari Minggu lepas 2 kali, ke 3 kali. Banyak kali dah yang buat Ustaz. Murid je yang tak ingat. Baik. Tu dia. Alismul mufradu. Yang pertama isim mufrad. Mana nak ambil isim mufrad? Kazaidin. Ni nak misal pada isim mufrad. Wa misalu zalika ismul mufradi kainun kazaidin. Ialah seperti lafaz Zaidin. Zaidin tu isim mufrad. Nampak? Satu. Kemudian kata wajab taksiri. Dan jamak taksir. Jadi badal pada kata arba i'tibar ataf. Wajab taksiri dan jamak taksir. Wajab dalin ala taksir. Jamak menunjuk di atas taksir. Kalau ada misal karrijali. Wa misalu zalika jam'i taksir kainun karrijali seperti lafaz rijal. Seperti rijal. Wa jam'il muannasi as-salimi. As-salimi sifat pada jamak. Dan jamak muannas jamak yang sejahtera. Jamak muannas salim lah. Tak satu terjemah satu. Kal hindati. Seperti lafaz hindat. Yang ni hindat ni beberapa orang yang bernama Hindun. Beberapa nama perempuan yang bernama Hindun. Habis. Wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan fi'il mudhari' fi'il mudhari' sifat alladhi yang tidak pernah berhubunglah dengan akhirnya akhir bagi. Allazi itu oleh sesuatu pun. Jadi fi'il mudhari' dia tak berhubung dengan akhir itu oleh sesuatu. Diulang balik dah.
Maksudnya tak berhubung dengan apa, Yin? Nukit, taukid khafifah, sakinah dengan nun niswah. Dia tak berhubung dengan tu. Malam bisa tengok. Nahu yadribu. Jadi yadribu tu tidak berhubung di pada akhir dia tu. Dia tak berhubung dengan nun taukid khafifah, nun taukid khafifah, sakinah, nun niswah. Dia tak berhubung belakang tu. Itu dipanggil fi'il mudhari'. Habis. Wa kulluha. Dan bermula sekalian al-arba'ah. Turfa'u bidhammati. Dirafakkan akan dia, akan kulluha tu dengan dhammah. Jadi sekalian arba'ah itu semuanya dirafakkan dengan dhammah. Atau wa tunsabu bil fathati. Atau pada kata turfa'u. Dan arba'ah itu dinasabkan dengan fathah. Apa nasab dengan fathah? Jamak taksir. Jamak muannas. Baik nak tanya ya. Jamak muannas dia nasab dengan fathah ke? Tak. Dia nasab dengan kasrah. Apa ni? Kata wakuluha ni. Dia istisna lepas tu bang. Ada istisna ke belakang tu? Dia kharaja al-zalika. Istisna situ dah. Tapi ibarat ni kalau tak nak tanggung lagu mana? Sebab kalau ikut rujuk Romeo, rujuk di situ kulluha. Di sinilah kita perhati ajaran anda. Kullu di sini bukan kullu dengan makna jami'. Adapun kulluha nisbah turfa'u itu dengan makna jami'. Nampak ajaran anda? Dan memulai sekalian bagi arba'ah 4 tadi. Apa arba'ah 4 tadi tu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Tu. Itu sekalian mereka itu dirafakkan dengan dhammah. Itu betul. Zaidun, rijalu, hindatu, yadribu, ya betul. Tapi watun sabu bil fathati itu nisbah pada kulluha. Kullu dengan mana majmu'. Ai ba'duha. Dan sebahagian daripada arba'ah. Bukan semua. Dinasabkan akan dia akan arba'ah sebahagian pada empat tadi tu dengan fathah nasban mu'allaman bil fathati. Nampak lagi? Ini kita ibarat. Sebab nak kata istisna belakang tu tak tepat lagi. Habis tu kalau istisna belakang ni tak ada kira habis tu kullu hal mana? Sebab tak kullu ni bukan kata sebut dalam kitab ajaran bukan kullu dengan mana semua. Kita ajaran kalau kita terjemah kullu dengan mana kesemua, betul tak? Tiap-tiap, betul tak? Ya, selalunya lah. Kullu bid'atin dolalah. Tiap bid'ah itu sesat. Kullu mana semua ke ajaran semua bid'ah sesat ke? Tak, ada bid'ah yang okey, yang baik. Habis tu kenapa cakap kullu? Sebab tu kena belajar. Kullu dengan mana apa? Kullu dengan mana? Bahagian. Kullu dengan mana majmu', bukan kullu mana jami'. Kalau kullu mana itu dengan mana sekalian. Kalau kullu dengan mana majmu', itu dengan mana sebahagian. Ngaji mahu bagi erti sikit. Kadang-kadang ada setengah orang dia kata tidak bid'ah semua sesat. Ni hadis Nabi sebut kata kullu. Nak faham kalam hadis Nabi kena tahu nahwu lah dulu.
Jangan ada hukum sembarangan. Kullu mana semua? Nanti dulu. Habis ni begitu juga ni. Ni. Takkan semua empat-empat tadi tu dia nasab dengan fathah? Tak. Sebab jamak anas salim dia nasab dengan kasrah. Kena faham. Nanti akan datang dia bagi contoh. Contoh kita kata gini. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqallah. Khalaqallah. Apa? Ada khalaqallah ya nah. Ada. Khalaqallahu samawati wal arda. Telah menjadilah oleh Allah Taala akal as-samawati. Kenapa tak dekat as-samawata? Sebab dia nasab dengan kasrah, dia tak nasab dengan fathah. Sebab tu di sini kata kullu tu dengan sebahagian. Lepas tu kalau orang-orang yang fahaman yang menolak kata kullu tu dengan mana bid'ah, dia kata kullu tu sekilas semua bid'ah, maksudnya dia tak faham nahwu lagi. Maksudnya dia tak tahu kata ayat Quran tu, maksudnya dia baca ayat Quran khalaqallahu as-samawata, macam tu. Tanya dia kenapa tak baca as-samawata? Tanya dia balik. Tengok. Lepas tu kita ada ilmu alat ni dia defend kat kita. Lepas tu ilmu alat ni, ilmu nahwu ni dia nak betulkan percakapan kita. Kalau ada orang tu dia nak tolak satu perkara, kita boleh defend. Kullu dengan mana pun. Nanti dulu bahasa Arab awak kuasai betul-betul tak? Dia tanya betul-betul. Sebab kalau kita kata, kalau Ajarona jawab tadi, bukan semua itu bid'ah. Apa tu kullu bid'ah semua, ada bid'ah ni. Dia akan jawab balik. Dia akan jawab kita ni, ni kullu ni mana semua ni? Tiap semua. Di situlah kita nak tanya dia. Kullu ada berapa makna? Kullu mana jami', kullu mana majmu'. Kalau kullu mana jami', itu dengan mana keseluruhan. Kalau kullu mana majmu' sebahagian. Lepas tu bagi ayat ni. Wa kullu turfatu bil dhammati wa tusabu bil fatati. Ambil dalil nahwu ni. Cukup. Dalil nahwu ni boleh tolak dia balik. Nampak Ajarana Ya Ustaz. Nampak. Nak Ajarana jawab boleh, tapi yalah tak mungkin ada orang tanya Ajarana begitu kan. Biasanya saya lah orang tanya kan. Macam diuji itulah saya ustaz, lepas tu dia orang tanya macam lagu mana ni? Ni kullu ni tiap-tiap. Tapi tak ada orang tanya saya lah. Tapi kita cadangan tu ada. Prepare senjata kena ada lah. Baik, habis. Wa tukhfadu bil kasbi. Lagi pula dan dikhafatkan akan dia, akan kulluha bil kasrati. Khafat semua dengan kasrah ke Yen? Tak. Tak. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim sarifu yukhfadu bil fathati. Sebab apa? Sebab dia khafat dengan Surah Fathah. Dia khafat dengan fathah. Bukan semua juga. Wa tujzamu bisukuni. Jazamkan akan dia akan kulluha tadi tu jazman mu'allaman bisukuni, akan sebagai jazam dengan sukun. Betul tak ya tu? Betul. Ni betul. Ni betul. Habis. Kan fi'il mudhari' itu ni tak? Fi'il mudhari' mutaakhir. Dijazam dengan hazaf. Betul. Ada azah. Ada azah nun. Ada juga. Jadi nak kata waktu jamu, yang ni dan dijazalkan akan tiap-tiap dari perempat. Ya ribu tu tanya. Maksudnya diazalkan akan azah nun. Habis. Wasayati. Dan selagi akan datanglah ia kulluha. Wasayati dan selagi datanglah ayat ia bayanuhu. Wasayati bayanuhu. Tambah itu.
Dan selagi akan datanglah oleh menyatakan. Ataupun telah. Wa sayati bayanu. Dan selagi akan datanglah oleh menyatakan akannya akan keluar tadi. Habis. Yustasna min zalika. Dah sampai stesen kita. Yustasna min zalika jam'al mu'annasi fi halati nasbi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.